Hashim, iaitu Muhammad ini pegang bendera Mekah. Dia pegang bendera Mekah, apa lagi yang tinggal untuk orang-orang Quraisy. Maksud ayat tu, kalau Nabi menguasai Mekah, Nabi jadi ketua dekat Mekah, maka Abu Jahal hilang kuasa, hilang pengaruh. Jadi Abu Jahal dia faham Islam, tetapi dia lawan Islam tu. Kenapa? Sebab takut hilang pengaruh. Sebab takut hilang pengaruh. Jadi artinya apa? Ada golongan orang yang faham Islam macam Abu Jahal. Dia tahu Islam itu. Dia tahu kebenaran Islam. Dan dia tahu Islam itu datang daripada Allah. Tetapi dia tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Sebab takut hilang kuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti mana Abdullah bin Ubay. Dia faham Islam yang dibawa oleh Nabi, tetapi dia tak berani nak zahirkan kufur dalam dirinya. Dia faham Islam, dia tak berani nak zahirkan kufur, cuma dia zahirkan Islam. Hatinya kufur, zahirnya Islam. Seperti mana orang munafik Abdullah bin Ubay. Ada jenis orang zahirnya nampak Islam, tetapi batinnya kufur kepada Allah. Maka golongan ini memahami Islam sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi oleh kerana peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah merupakan peristiwa yang khariqun lil adah, perkara yang mencari adat berlaku kepada Nabi SAW. Ada sebahagian orang yang mengaku Islam yang tak percaya dengan cerita Isra' dan Mi'raj. Yang mempertikai cerita Isra' dan Mi'raj. Sebab tu tuan-tuan, mempertikai Isra' dan Mi'raj artinya mempertikai kefarduan sembahyang. Mempertikai Isra' Mi'raj adalah mempertikai kewajipan sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima. Malam ni ringkas-ringkas tuan-tuan untuk mudah faham. Sebab kalau nak baca dia punya teks dia tuan-tuan, teks Isra' Mi'raj ni berdasarkan ayat pertama tu, saya pernah baca teks Isra' Mi'raj ini daripada ayat pertama tadi surah Al-Isra' dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca word by word dengan anak murid saya dekat madrasah 9 hari baru habis. 9 hari baru ceritanya habis. Kuliah subuh dengan kuliah zuhur, baca teks satu dengan syarahnya 9 hari baru habis. Hari ni kita nak ceramah Isra' Mi'raj lepas Isyak je. Memang tak jadi tuan. Kalau nak betul-betul kira-kira sampai subuh baru habis. Kan? Itu sejarah Isra' Mi'raj. Lama sejarah, dia punya sejarahnya panjang. Yang kita kena tengok satu per satu. Jadi sejarah tu panjang. Saya pernah baca tuan-tuan, word by word tak tinggal satu selama 9 hari. Kita hari ni nak dengar ceramah Isra' Mi'raj lepas Isyak je. Kan? Agak-agak panjang sikit kalau nak sambung, dia sambung tidur je. Kan? Jadi maknanya kat sini tuan-tuan, sejarah tu bukan ringkas. Jadi saya sebut ringkas-ringkas nak bagi kita faham. Yang kelima, disebutkan dalam Al-Quran, sejarah Isra' dan Mi'raj Nabi itu ialah rihlatun ardiyah minal masjid ilal masjid. Sejarah itu ialah perjalanan Nabi di muka bumi, masjid ke masjid. Kalau kita boleh fahamnya macam mana tuan-tuan? Nak fahamnya begini. Oleh kerana sebelum Nabi diisrakan oleh Allah Ta'ala, Nabi ni sedih. Jiwanya sedih. Sedih kenapa? Orang dah lah tolak dia. Kemudian isterinya meninggal. Kemudian bapa saudaranya meninggal. Jadi sedih yang teramat sangat. Bila sedih ni, sedih sangat tuan-tuan, dia boleh bawa kenapa? Kalau bahasa kita lah, seorang yang depression, stres. Kan? Jadi Allah Ta'ala nak selesaikan stres Nabi SAW ni, dia ajak rehlah masjid ke masjid. Dia ajak berjalan masjid ke masjid. Iaitu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Dia ajak berjalan. Jadi tuan-tuan, bolehlah kita ambil pemahaman, kita ni kalau nak hilangkan stres, kena ajak berjalan masjid ke masjid. Bukan ajak berjalan ke air papan ke atau di Saru. Boleh faham tuan-tuan? Macam ibu-ibu kan? Dengar aja stres, dengar aja cuti, dia jangan fikir pasal air papan ke, di Saru ke, atau pergi melancong Sunway Lagoon ke, atau pergi Port Dickson. Tak boleh. Kalau orang Islam tengok sejarah Isra' dan Mi'raj,
Apa dia? Allah Ta'ala bawa Nabi SAW perjalanan masjid ke masjid nak hilangkan stres. Macam tuan-tuan, boleh tuan-tuan buat lepas ni? Cuti je, Omar tanya, bang, mana nak pergi berjalan ni? Kan? Okey, kita kali ni pergi berjalan Masjid Putrajaya. Bawa satu keluarga. Kan? Bawa anak isteri. Agak-agak kalau sampai Masjid Putrajaya tu tuan-tuan, tuan-tuan matikan enjin, keluar tak anak kita daripada kereta? Macam ibu keluar dah. Tapi kalau bawa air papan, kunci apa, kereta belum berhenti, budak dah keluar. Betul tak? Bawa air papan, kereta belum berhenti, belum tutup lagi, tapi anak dah keluar. Tapi kalau berhenti kat masjid, kunci dah mati, anak tak keluar-keluar. Kan? Sebab kenapa macam tu? Sebab kita tak biasakan. Time cuti je air papan, time cuti je disaru, time cuti je polisian. Kan? Kita tak bawa time cuti je masjid, time cuti masjid. Kan boleh begitu tuan-tuan kan? Sebab Nabi diajar begitu oleh Allah Ta'ala. Daripada masjid ke masjid. Itu sepatutnya jadi contoh. Isra' Mi'raj ni kita ajak keluarga daripada masjid ke masjid. Nak selesaikan masalah dia. Jadi anak dapat ilmu, isteri dapat ilmu, bapa pun dapat ilmu. Masjid ke masjid. Kita hari ni tuan-tuan nak ajak anak pergi masjid, payah. Nak ajak isteri pergi masjid pun payah. Suami lagi pula tuan-tuan kalau kerja sibuk, kadang-kadang masjid tak nampak. Hari Jumaat aja. Macam ibu-ibu, betul? Kan? Dah gitu. Kita ni tuan-tuan kena ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala benakan, tunjukkan kepada Nabi, itu untuk ajar kepada kita menyelesaikan masalah. Sebab Nabi SAW sebelum pada Isra' berlaku masalah besar pada dia. Tetapi Allah Ta'ala ajak untuk rehlah masjid ke masjid. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tu, rehlah masjid ke masjid. Jadi kita ni ambil pengajaran daripada sejarah Isra' Mi'raj Nabi itu, ajak jalan masjid ke masjid. Macam boleh ibu? Boleh? Ni cuti sekolah ni tak lama lagi Ustaz kan? Oh, madrasah tak cuti. Sekolah biasa dah cuti sekolah kan? Sekolah biasa, minggu akan tak nak cuti. Maknanya bila cuti ni, masjid ke masjid. Bawa masjid ke masjid. Sebab itulah yang diajar oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid jadikan tempat untuk menyelesaikan masalah. Kan kita tengok tuan-tuan hari ni, anak kita ngaji Quran ni pun, kadang-kadang ngaji Quran tapi masalah banyak. Macam tuan-tuan yang saya tanya, betul tuan-tuan? Dia ngaji Quran sekarang, tapi kalau balik cuti, tuan-tuan makin senang ke makin bermasalah? Macam ibu, anak ni duduk kat madrasah ni. Ni tanya ni terang-terang je tuan-tuan, tanya. Maka duduk dekat madrasah. Kan? Lepas tu balik cuti, ni dekat madrasah dah 3-4 bulan dah. Dengan Quran, dengan tahajud, dengan apa semua. Balik rumah, dia makin ibu-ibu bermasalah ke makin susah? Agak boleh jawab? Contohan macam, makin senang ke makin susah? Makin susah. Tu yang jadi masalah. Tuan-tuan, kita kena faham sejarah Isra' Mi'raj Nabi adalah sejarah menyelesaikan masalah. Sejarah memberikan kefarduan sehingga kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kata ulama dan dalam kenyataannya, as-salah mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'raj orang Islam. Bila kita boleh melaksanakan mi'raj kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selesai masalah. Selesai masalah. Sebab Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu boleh mencegah kemungkaran dan kefasyakan. Artinya apa? Kalau dah buat training tuan-tuan 3-4 bulan, setahun, balik mestilah berubah. Betul tak? Balik. Tapi ibu-ibu kalau anak balik cuti, apa jadi? Ibu-ibu stres ke tak stres? Siap telefon, ustaz tak payah cuti lah ustaz. Itu. Betul tak? Jadi nak menunjukkan apa tuan-tuan? Penting ada pendidikan dalam konsep Isra' Mi'raj ni, tikrar. Maknanya sentiasa berulang. Yang kita kena jaga. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita lah. Dalam peristiwa Nabi SAW. Maknanya apa? Benda utama yang kita kena didik kepada anak-anak kita. Walaupun memang duduk dekat madrasah ni tuan-tuan. Duduk kat madrasah. Dia punya Quran dia jaga.
dia punya tahajudnya jaga, sembahyang berjamaah jaga. Dia punya jadual tu tak boleh berubah bila balik rumah. Tapi bila jadual balik rumah berubah, yang itu mak bapak selalu stres. Betul? Nah, ini yang kita kena faham. Kita kena faham betul-betul. Ahli Quran, kita ni dalam kepala otak kita, ahli Quran, ahli yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kalau letak dekat madrasah memang akan jadi bagus. Tapi ibu kena ingat, dengan belajar Quran syaitannya lagi kuat. Dengan belajar Quran dogaannya lagi kuat. Saya nak tanya tuan-tuan yang bapak-bapak yang datang hari ni, pernah tak kalau bawa balik anak ni, balik rumah cuti, pernah ataupun tidak balik tu, dia jumpa anak tuan-tuan atau anak ibu-ibu jumpa dengan ustaz, boleh tak saya nak bawa balik Quran untuk ngapal kat rumah? Pernah atau tidak ibu-ibu? Tak kan? Tak macam tu. Tapi kalau nak cuti, apa dia bawa? Apa dia minta? Apa dia minta? Saya nak tanya ibu-ibu. Handphone dia minta. Sungguh. Tak, saya nak sebutkan ini pendidikan. Sebab Isra' Mi'raj Nabi adalah merupakan pendidikan. Dan tuan-tuan kena faham bagaimana Quran menyebutkan pendidikan Isra' Mi'raj tu Allah berikan kepada Nabi semayang 5 waktu yang asal 50. Nabi lah dibagi ringan 5 waktu, dan 5 waktu tu Allah sendiri yang kata dengan semayang ni kalau boleh dilaksanakan, dia boleh mencegah kemungkaran dan kefasyakan, boleh membetulkan manusia, boleh mengislahkan manusia. Itu kenyataan Allah Ta'ala dalam Quran. Tetapi kenapa kita duk tengok orang semayang juga tapi PL tak berubah? Mana yang tak kena tu? Nah, di sini tuan-tuan yang saya nak sebut sedikitlah. Saya nak sebut sedikit ni kenapa? Sebab dengan anak tuan-tuan ni saya dah biasa sebut. Sebab saya ada kuliah kat sini tuan-tuan. Tiap-tiap Jumaat waktu duha, kuliah kitab Ayyuhal Walad. Tetapi saya kuliah tuan-tuan, saya rasa malam ni lah yang ramai sedikit mak bapaknya ada. Jadi saya nak sebut sikit lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham satu perkara. Kita memang meletakkan anak kita duduk dekat madrasah untuk belajar. Kenapa? Quran itu adalah sebagai kitab umat Islam, rujukan utama. Kita nak anak kita macam tu. Tetapi tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, ulama sebut. Siapa kata? Imam Syahrurawardi kata, bil adabi yufhamul ilmi wa bil ilmi yasluhul amal wa bil amali tanalul hikmah. Ibu-ibu kena dengar benda ni. Kan, sebab hari ni saya rasa saya jumpa dengan mak, dengan ayah dia. Kan? Saya selalu ajar tiap-tiap minggu kat sini anak tuan-tuan. Jadi saya nak sebut benda tu. Mungkin ustaz-ustaz sebut tapi hari ni saya nak sebut. Apa dia? Kata Imam Syahrurawardi kata, dengan adab itu akan dipahami ilmu. Ibu-ibu dengar Dengan adab itu akan dipahami ilmu. Dengan ilmu itu akan diperbaiki amalan. Dengan amalan itu akan mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni selalu, kita mak bapak ni selalu bila berdepan dengan anak kita belajar, kita nak dia belajar ni nanti dapat ni. Betul tak? Selalu kita akan kata kalau belajar ni mesti akan dapat begini. Belajar ni mesti akan dapat begini. Dalam kenyataan ulama, nak dapat al-fadlu tu, tanalul hikmah, dia kena lalu 3 tangga. Tangga pertama kata ulama ialah adab. Adab tu nak kena jaga. Sebab itu tangga pertama adab ni bukan pada batang tubuh seorang ustaz. Saya sebutkan perkara tersebut. Tangga adab ni bukan kepada batang tubuh seorang guru. Bukan. Tangga adab pertama ialah pada batang tubuh seorang ayah dan ibu. Itu tangga yang pertama. Itu benda bukan benda sunat, benda wajib. Saya nak sebutkan kalau anak ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, nak Quran, kata ulama dia punya adab dia mesti jaga. Adab dia kalau tak jaga, maka ilmunya tak dapat. Itu adab. Sebab kenapa? Ulama kata dengan adab tu barulah ilmu tu dapat dipahami. Saya nak tanya ibu-ibu, pandai dengan faham serupa tak? Pandai dengan faham serupa tak? Macam tuan-tuan, pandai dengan faham serupa tak? Pandai dengan faham serupa tak? Tak, kan? Pandai, orang boleh mengaji, boleh baca kitab, boleh macam-macam, boleh. Dia boleh jadi pandai. Tapi dengan pandai tu dia boleh faham tak? Belum. Sebab tu kata Nabi SAW, Allah mazidna ilma warzuqna fahama.
Nabi ni berdoa, ya Allah, kau tambahkan aku ilmu dan rezekikan faham. Yang saya nak beritahu ibu-ibu dan tuan-tuan ialah, Nabi ni kata minta ilmu bertambah, tapi faham tu direzekikan faham. Maknanya apa? Faham itu bersifat rezeki. Faham tu bersifat rezeki. Ada orang bila dia belajar banyak tapi tak faham. Ilmu banyak tapi tak faham. Jadi faham itu bersifat rezeki. Sebab itulah kenapa saya kata pada tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, anak ni kalau dia mengaji Quran tapi bila balik PL-nya serupa, kenapa? Dia boleh hafal Quran tetapi dia belum direzekikan faham. Boleh faham tuan? Dia boleh hafal Quran tetapi belum direzekikan faham. Jadi nak dapat rezeki faham tu apa? Tuan-tuan, ibu-ibu kena tengok dia punya adab. Dia punya adab. Anak ni dia kena tengok dia punya adab. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, ada 4 adab ahli Quran ni tolong jaga. Ni ambil sempena Isra Mi'raj ni tuan-tuan. 4 adab ni tolong jaga. Saya dah cerita kepada anak tuan-tuan tapi saya belum cerita pada tuan-tuan. Tadi saya nak sebut supaya kongsi sama-sama. Apa 4 tu? Pertama, adab dia dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, adab dia dengan mak bapak. Yang ketiga, adab dia dengan Al-Quran. Yang keempat, yang ketiga, adab dia dengan guru. Yang keempat, adab dia dengan Al-Quran. Orang ahli Quran ni adab 4 ni nak kena jaga. Adab dia dengan Allah kena jaga, adab dengan mak bapak kena jaga, adab dia dengan guru kena jaga, adab dia dengan Quran itu sendiri kena jaga. Jadi tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, yang saya nak sebut kisah sedikit ialah bila adab yang nombor 2 tu, adab yang nombor 2, iaitu adab ahli Quran, anak tuan-tuan dan ibu-ibu dengan mak bapak dia sendiri. Yang ini jangan buat main. Sebab kenapa? Bila adab ni tak jaga, dia akan jadi masalah kepada anaknya. Adab ni tak jaga, dia akan jadi masalah. Jadi selalu saya anjurkan kepada anak dengan mak bapak, kalau anak ni dia balik jumpa mak bapak, apa yang dia kena buat? Pertama, dia kena minta maaf. Ni sebelah anak, bukan bapak. Anak dia kena minta maaf, satu. Yang kedua, anak kena minta doa. Yang ketiga, anak kena khidmat. 3 ni sebelah anak. Sebelah mak bapak, mak bapak, bapak dengan mak kena doakan untuk anak. Yang kedua, bapak dengan mak kena maafkan kesalahan anak. Yang ketiga saya sebut tadi apa? Nombor 1, pertama tadi minta maaf, doa, khidmat. Yang bagi mak bapak, dia kena doakan, kena maafkan. Itu kena. Sebab kadang-kadang anak kita memang macam buat PL macam-macam, tapi kita kena belajar memaafkan. Kenapa? Sebab belajar apabila mak bapak ni ada hatinya tak berapa berkenan, anak jadi payah belajar. Anak jadi payah belajar. Saya bagi bukti. Sebab saya cerita benda ni sebagai seorang mudir madrasah. Saya ada testimoni. Saya pernah jaga pelajar 17 tahun umur, habis 30 juzuk. Nak ambil syahadah. Ini contoh. Nak ambil syahadah. Tetapi, masa 2 minggu sebelum ambil syahadah ni, blank. Apal dah 3 tahun dah. Tak ingat. Tak ingat. Bila tak ingat, saya panggil pelajar ni. Saya tanya dia. 4 rukun tu cuba semak. 4 rukun. Saya sebut satu-satu tadi. 4 rukun cuba semak. Maka dia semak 1. Hubungan Allah Rasul. Sembahyang berjamaah on time. Sembahyang 5 waktu on time. Yang ini okey. Tengok semak nombor 2. Dengan guru. Dengan guru pun okey. Tak ada masalah. Tengok nombor 3. Dengan mak bapak. Saya kata semak betul-betul dengan mak bapak. Jumpa dengan mak bapak. Kenapa? Dia cerita dengan saya, ada satu ketika balik, dia marah mak dia. Bila marah mak dia, mesti angkat suara. Jadi saya kata,
Saya beri cuti 3 hari, balik jumpa mak, minta maaf dan minta doa dia. Balik, cuti 3 hari balik, minta maaf dengan mak bapak, kemudian balik semula ke madrasah. Saya kata sunat taubat, buat sunat hajat. Lepas subuh esoknya jumpa balik dengan saya. Saya kata gitu. Maka dia jawab lepas subuh. Dia kata, Ustaz, saya ingat balik. Hafalan saya ingat balik. Maknanya apa tuan-tuan? Adab dengan mak bapak tak jaga, anak jadi masalah. Itu penting. Ini sejarah tuan-tuan yang pernah berlaku di madrasah saya. Sebab tu adab ni penting. Mak bapak kena perhati bab tu. Jadi kalau kita nak anak kita beradab, maknanya mak bapaknya pun kalau mak anak dia kena beradab dengan guru dia, maka mak bapak dia pun kena dengan guru dia. Sebab tu saya memberi pandangan dalam ceramah malam ni, mak bapak ni bila balik rumah, anak balik rumah, jangan dengar sangat apa yang anak sebut. Sebab anak ni dia akan cari alasan bila dia dah mula tak berapa sedap belajar. Dia akan cari alasan. Kan? Bila lama-lama belajar tak berapa sedap ataupun tak berapa ingat, maka dia balik akan bawa cerita. Macam-macam. Jadi kalau kita nak betul, maka nak betul-betul anak kita berjaya, jangan dengar. Maka kita cari jalan keluar. Apa jalan keluar dia? Doa. Doa. Dan doanya macam mana? Saya ajar tuan-tuan. Peristiwa untuk mengislahkan pelajar. Doa dia. Tuan-tuan boleh rujuklah Al-Quran. Doa dia pertama. Biasakan doa dengan doa Nabi Allah Ibrahim AS. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Tetapi doa ni bacanya sesujud akhir tiap kali solat. Kalau ada masalah dengan anak kita dalam pelajaran, maka kita baca doa tadi tu dalam sujud akhir ketiga solat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ubah anak kita. Saya berani kata macam tu kerana saya ada testimoni tu. Sebab Nabi sendiri kata doa silahul mukmin. Doa tu senjata bagi orang yang beriman. Bila kita berdoa, Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Engkau minta dengan aku bagi. Allah Ta'ala kata demikian. Kita sungguh-sungguh minta, Allah Ta'ala akan bagi. Tuan-tuan jangan rasa macam macam tak berapa mustajab. Tak. Doa Allah Ta'ala akan terima. Sebab saya banyak testimoni dalam bab ni. Artinya apa? Kalau doa daripada seorang ayah, doa daripada seorang ibu, dibacakan pula ketika sujud akhir, ketika solat, maka Allah Ta'ala akan terima. Kan? Dia tak payah jumpa ustaz anak saya ni macam mana bebal sangat ni, nak settle macam ni. Tak payah, doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh berikan jalan dia. Sungguh tuan-tuan. Itu perkara yang patut dibuat. Yang kedua, doanya kena juga baca dalam sujud, iaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuan-tuan, ayat ni ada dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ayat ini sepatutnya dibaca oleh mana-mana orang yang telah sampai umur 40 tahun. Disebut dalam Al-Quran, orang umur 40 tahun diajak oleh Allah Ta'ala nak berdoa. Doanya tadi yang saya sebut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Baca tu dalam sujud, Allah Ta'ala akan terima dan mengislahkan anak kita. Sebab kenapa demikian? Kita dah berikan ilmu, kita dah berikan pendidikan kepada anak kita. Yang ketiga tu, kita belum berdoa dengan Allah. Sebagai tawakal kita kepada Allah, kita kena berdoa. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Okey. Sejarah kita balik kepada sejarah Isra' Mi'raj Nabi SAW balik. Saya nak buat resolusi kepada sejarah itu ialah tentang solat. Sebab Nabi SAW menerima semayang, dan ini biasa dah kita dengar. Cumanya tuan-tuan, kita kena ingat semayang ni, jangan kita ingat hanya sekadar menunaikan sahaja. Semayang ni jangan kita hanya ingat menunaikan semata-mata sahaja. Sebab di sana tuan-tuan, semayang ni dia ada
kesan dan faedah daripada pelaku itu sendiri yang disebutkan sendiri oleh Nabi SAW. Mudah faham begini, hadis biasa kita dengar. Kita nak lihat tuan-tuan, anak kita, isteri kita, suami kita betul dalam hidup dia, kita tengok semayang dia. Kenapa semayang? Nabi SAW sebut begini, inna ummati awwalu yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza salaha salaha sa'iru amali wa idza fasada fasada sa'iru amali. Apa kata Nabi? Awal-awal besok di hari akhirat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita ialah semayang. Dia tak tanya yang lain. Kenapa semayang dulu? Kenapa? Nabi kata bila semayang ni okey, yang lain okey. Bila semayang tak okey, yang lain tak okey. Jadi tip Islam kata, orang ni kalau okey tak okey, tengok semayang dia. Semayang dia okey, yang lain okey. Kalau semayang tak okey, yang lain tak okey. Jadi nak menilai orang ni tuan-tuan berdasarkan kepada hari Nabi, sejauh mana dia boleh jaga semayang dia. Sejauh mana dia boleh jaga solat dia. Mana kalau dia mudah dalam buat solat ni, yang lain selesai. Yang lain boleh selesai. Tapi kalau solat dia tak boleh jaga, maka yang lain jadi payah. Sebab tu semayang ni benda utama. Nabi pun pernah sebut dalam hadis, muru auladakum bisalah bisabar. Kamu kena suruh anak kamu semayang umur 7 tahun. 7 tahun dah kena semayang. Tapi orang hari ni dia beramal betul dengan sunnah Nabi. Bila semayang? Umur 50 tahun. Tuan-tuan, Nabi terima semayang, umur Nabi berapa tahun? Cuba tengok balik. Macam bang, umur Nabi berapa tahun? 50, kan? 50 tahun baru dapat semayang. Orang hari ni ada yang ikut tu. 50 tahun baru semayang. Ada. Macam ibu-ibu, ada kan? Masa muda-muda, dia tak ingat dah semayang. Tapi dah tua-tua baru ingat semayang. Kenapa? Dah rasa nak mati. Kan? Dah rasa banyak sakit. Masa itulah baru semayang. Ada masalah banyak. Masa tu baru ingat dengan Allah. Tapi Nabi kata, awal-awal didikan semayang umur 7 tahun. Dan umur 7 tahun tu kalau tak juga buat, Nabi kata umur 10 tahun sebat. Watribu bil asar, tu pukul umur 10 tahun. Artinya apa? Umur 7 tahun kena pegang rotan. Umur 7 tahun kena pegang rotan, tapi jangan guna rotan. Pegang tunjuk. Kau tak semayang ni, ayah sebat. Tak semayang, ayah sebat. Jangan sebat dulu, cuma tayang je. Tapi umur 10 tahun, jangan tayang lagi dah. Benda tu kena sampai. Kalau tak semayang, memang kena rotan. Jadi artinya apa? Pendidikan semayang tu sendiri pun kena ada rotan. Tapi kalau kita tengok hari ni, hantar anak kat sekolah, ustaz rotan. Agak-agak siapa yang masuk mahkamah? Macam ibu, kita tengok hari ni. Bila ustaz rotan aja anak murid, mak bapak tak terima. Lalas mak bapak saman ustaz masuk mahkamah. Jadi macam mana nak dapat keberkatan ilmu? Kan? Macam mana nak dapat keberkatan ilmu? Jadi di sudut itu, sebab itulah seorang anak dia kena beradab, seorang mak bapak dia kena beradab. Kenapa? Sebab nak dapat ilmu tu sendiri pun kena jaga adab. Kena jaga, itu penting. Itu penting. Sehingga disebut dalam sejarah, Imam Malik kata dia belajar adab 18 tahun, dia belajar ilmu 2 tahun. Nak belajar adab tu bukan senang, nak menerapkan adab. Tu. Jadi itulah benda utama yang disebutkan oleh Nabi. Kenapa saya kata adab ni penting? Tuan-tuan tengok Isra' Mi'raj Nabi. Isra' Mi'raj Nabi, Nabi pergi naik jumpa dengan Allah Ta'ala, mengikut dalam sejarah, mengikut dalam hadis, 8 pintu langit nak jumpa, tiap-tiap pintu ada penjaga. Tiap-tiap pintu ada penjaga. Bila beri salam, malaikat jaga pintu dia tanya. Bila dia beri salam, siapa kau? Aku Jibril. Siapa dengan kau tu? Muhammad. Adakah dia dah diutus? Dia utus. Itu terjemahan bahasa Melayu lah tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan tengok. Yang bawa Nabi tu ketua malaikat. Jibril. Yang jaga pintu langit tu, malaikat juga. Ketua nak masuk pun kena minta. Ketua nak masuk. Padahal kalau ketua dia kata, Galih, aku nak masuk. Aku ni ketua kau. Tetapi dalam hadis menyebut, malaikat Jibril nak masuk pun kena minta izin. Artinya adab tu. Walaupun dia besar mana pun, tapi adabnya begitu. Artinya peristiwa Isra' Mi'raj itu penuh dengan adab.
penuh dengan adab. Nak terima apa? Nak terima semayang tu penuh dengan adab. Maknanya kalau adab ni dikesampingkan tuan-tuan, ilmu yang banyak tidak akan dapat dipahami. Bila ilmu yang banyak tidak akan didapat pahami, artinya fadlun atau hikmah tidak akan sampai kepada seorang ahli ilmu. Jadi kalau kita nak apa-apa, tuan-tuan kena jaga bab tu. Kena jaga. Sebab apa tuan-tuan? Saya sebut ni bukan nak ajar tuan-tuan, tak. Sebab saya ni seorang mudir madrasah. Seorang mudir madrasah. Jadi saya pun biasa dengan mak bapak, biasa dengan anak ni. Kadang-kadang pada setengah orang, ni jenis setengah orang yang kerja sibuk. Kan? Dia nak cakap terima kasih dengan ustaz tu payah. Nak cakap terima kasih tu cukup payah kerana sibuk. Kerana sibuk. Pun ada juga, tapi bukan sini, ni tempat lain tuan-tuan. Kan? Ni pengalaman saya lah. Pengalaman saya. Kadang-kadang hak kedua, bila ustaz tegur, tak boleh terima. Ni tempat saya dulu lah tuan-tuan. Ni pengalaman. Tak boleh terima. Bila tak boleh terima, apa keputusan? Keluarkan anak. Saya sebut tuan-tuan, saya sendiri saya pernah belajar. Kalau macam itulah punya adab, pergilah 100 buah sekolah, sama juga. Jadi adab ni penting. Adab ni penting. Sebab kita nak yang terbaik daripada anak-anak kita. Sebab tu Nabi Isra Mi'raj pun diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adab dia. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya lebih suka bawa benda tu. Kenapa? Sebab depan saya ni anak-anak tuan-tuan dan tuan ibu-ibu pun ada. Jadi kita boleh kongsikan perkara tersebut. Ini penting. Bukan benda kecil, benda besar. Adab ni benda besar. Dan saya nak sebutkan, tuan-tuan, satu peristiwa yang pernah berlaku ni juga berkait dengan adab. Satu pelajar saya sebut gitulah senang tuan. Satu pelajar saya tak sebut nama. 30 juzuk habis lah. Habis 30 juzuk. 30 Quran. Bila 30 juzuk Quran, lepas habis 30, nak ambil syahadah. Belajar memang bagus. Waktu jaga Quran, kalau bahasa Arab panggil apa? Masyi. Masyi tu maknanya apa? Baca lancar. Tebuk mana pun boleh. Kan? Cuma satu hari pelajar ni ditegur oleh ustaz dia. Tidur di luar, suruh tidur dalam. Mana masuk, ibarat orang kata dom, ada tempat kat luar tu boleh tidur, tapi dia tidur kat luar. Tapi ustaz tegur, masuk dalam. Masuk dalam. Tapi pelajar ni, saya gunakan istilah, dia menganjingkan ustaz dia. Orang sini faham tak menganjingkan? Ibu-ibu faham tak? Bahasa lain apa? Menganjingkan ni? Apa bahasa lain? Apa? Perli. Perli. Jadi tuan-tuan, bila perli, lebih kurang gitulah perli. Jadi ustaz ni marah, cuba nak angkat tangan. Cuba ni sejarah. Cuba nak angkat tangan tu kepada pelajar ni. Tangan ustaz tak sampai, tapi pelajar tu tangan dia sampai kat muka ustaz. Faham? Itu peristiwa saya sebutkan. Bila itu yang terjadi, dia menghafal tak lepas syahadah. Walaupun dah habis 30 juzuk. Tak lepas syahadah. Buat macam mana pun tak lepas-lepas. Sehinggalah dia keluar daripada madrasah. Jadi, saya nak sebut ibu-ibu dan tuan-tuan sekian, bab adab ni bab besar. Bab paling tinggi sekali. Kenapa? Sebab Sayyidatina Aisyah sendiri telah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Kana khuluqul Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Quran. Jadi oleh kerana akhlak Nabi itu Quran yang 30 juzuk tu, yang ada 114 surah, yang mula dengan Fatihah, tutup dengan suratul Nas, yang ada 6,236 ayat, itu adalah gambaran akhlak Nabi SAW. Artinya kalau akhlak Nabi, artinya kalau orang ahli Quran dia tak berakhlak, bermakna orang itu tak mencontohi Nabi SAW. Itu contoh yang memang disebutkan dan teorinya benar. Teorinya benar. Sebab itulah kita ni sebagai mak bapak kena ada teori, rajinkan memaafkan, rajinkan mendoakan anak ni, dan jaga mulut.
Kita ni kadang-kadang bila dah tak sabar, macam-macam keluar. Kan? Yalah, kita dengan anak kita, kadang-kadang macam-macam keluar. Bila macam-macam keluar, jaga-jaga. Doa daripada mak dan bapa. Dia jadi masalah. Dia jadi masalah. Sebab tu mendoakan itu lebih bagus daripada kita maki anak kita. Sungguh tuan-tuan, jaga-jaga bab tu. Jaga-jaga bab tu. Dan yang saya nak sebut sikit lagi tuan-tuan, jaga-jaga hati kita sebagai orang tua, mak bapak dengan guru. Tu jaga-jaga. Kan? Tuan-tuan kena faham, selain ilmu yang dicari, kita ni hantar anak untuk dapat ilmu, kita nak satu lagi, iaitu barakah ilmu. Kita bukan sekadar nak ilmu semata-mata, tetapi kita nak barakah ilmu. Barakah ilmu ni akan hilang apabila orang tak jaga adab. Akan hilang automatik bila adab tak jaga. Kita nak mewarisi ilmu tadi tu dengan adab dia. Kalau tak, barakahnya hilang. Itu dia. Boleh faham tuan-tuan 10 suku. Boleh sambung lagi Ustaz? Boleh? Memang tuan-tuan dengar ni kadang sampai tidur tuan-tuan. Kan? Jadi saya sebut sedikit tuan-tuan sejarah itu untuk kita sama-sama faham, kita sama-sama ambil pengajaran, kerana itu adalah peringatan daripada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Sebab itulah kita ni tuan-tuan kena jaga perkara tersebut, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan perkara itu kepada kita. Yang penting mak bapak tu, penting doa kena penting, memaafkan anak tu penting. Itu penting. Saya tuan-tuan sebagai model, juga saya sebagai bapa. Saya sebagai suami kepada 2 orang isteri. Saya sebagai bapa kepada 14 orang anak. Dan campur anak murid 100 cukup. Kan? Jadi maknanya ramai. Jadi kita ni bila jaga, otak kita ni kalau tak betul-betul jaga, dia punya stresnya datang. Kan? Angin dia datang. Supaya macam ibu lah. Nak layan suami, nak kerja dapur dengan anak-anak. Silap-silap mulut. Biasa, nama manusia. Jadi kena ada agama tu penting. Munajat tu kena penting. Nama anak kena selalu sebut. Nama anak tu kena selalu sebut. Saya bukan nak kata tak sebut. Selalunya yang banyak sebut nama anak ni mak daripada bapak dia. Bapak dia tu bukan tak sebut, sekali-sekali sebut. Tu kan. Dan sekali-sekali sebut tu kadang-kadang time angin dia datang. Tu. Dia tak selalu sebut tu. Kadang-kadang dia lupa dalam doa dia. Sebab tu saya katakan apa, kalau kita tak nak lupa, cuba doa Nabi Allah Ibrahim AS. Kita akan sebut nama anak kita walaupun tidak disebut nama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Kita akan sebut tu termasuk anak-anak kita. Itulah yang diajarkan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, kalau nak tengok anak yang taat, tengoklah sejarah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tu dengan Nabi Ismail, bila Nabi Ibrahim kata inni arafil manami anni asbahuk fanzur maza tara. Nabi Allah Ibrahim AS dia cakap dengan anak dia Nabi Ismail, dia kata, wahai Nabi Ismail, abah ni mimpi, dalam mimpi abah ni sembelih engkau. Fanzur maza tara. Dia kata apa pandangan kau wahai anakku? Maknanya bapak bagi mimpi sembelih anak. Lepas tu minta pandangan kepada Nabi Ismail. Apa pandangan kau? Apa kata Nabi Allah Ismail? Rabbi if'al. Wahai ayah, if'al. Buat apa yang kamu dapat arahan daripada Allah. Maknanya, Nabi Ismail taat tak taat pada bapak dia? Senang dengar nasihat lah. Itulah contoh dalam sejarah. Jadi kronologi sejarah macam mana Nabi Ismail boleh taat sungguh kepada bapaknya, bahkan kena sembelih. Doa daripada bapak dia sendiri. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurri, itu doa daripada bapak dia. Kemudian doa lain daripada bapaknya, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in indal baitikal muharram. Itu disebutkan oleh Allah. Banyak siapa dia? Nabi Ibrahim yang doa untuk bapak dia. Siapa Nabi Ibrahim? Bapa Nabi Ismail. Jadi maknanya apa? Doa ni kalau datang daripada bapa, mustajab. Bukan menafikan doa mak. Sebab hurufnya kita tahu, mak ni biasa kalau dengan anak.
Sebut nama anak tu biasa. Doa untuk anak tu biasa. Bapa tu kadang kurang. Macam betul tuan-tuan? Kan? Mana nak tanya tuan-tuan? Antara sebut nama mak dengan sebut nama anak bapaknya. Mana dia banyak sebut? Macam Ustaz Syawal. Antara mak dengan mak kepada anak tu mana lebih banyak panggil? Mesti mak lah kan? Mesti panggil mak dia. Kalau suami ni dia panggil isteri dia daripada anak dia. Mesti banyak mak dia. Itu pada uruf adat. Kan? Pada uruf adat. Tetapi sejarah membuktikan Nabi Ibrahim itu sendiri berdoa untuk anak dia. Bukan maksudnya saya nak sebutkan menafikan ibu, tak, tetapi dalam Quran, dalam sejarah menyebut Nabi Ibrahim itu sendiri mendoakan anak dia, dan sejarah membuktikan Nabi Ismail taat perintah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam dia berdialog disebut dalam Al-Quran, fanzur madza tara. Kan? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia kata, wahai ayahku, buat apa yang Allah perintah, engkau akan dapati aku ni orang yang sabar. Orang yang sabar. Itu seorang anak yang taat kepada bapa dia. Kenapa? Sebab bapa dia selalu doakan anak dia. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang saya ajak pada malam ini dengan barakat Isra' dan Mi'raj ialah kita jangan lupa doa dan sebut nama anak kita. Kan? Kalau macam saya tuan-tuan 14 nak sebut-sebut satu-satu tu kan banyak, ramai. Anak 14 nak sebut satu-satu. Jadi dia sebut jamak saja. Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan saya sendiri beramal dengan ayat ni, bacanya pada sujud akhir dalam solat. Kerana apa? Hadis Nabi kata Allah paling dekat dengan hambanya ketika sujud. Nah itulah buat amalan biasa. Jadi kita akan jadi mudah. Kita mudah, anak kita pun mudah. Semayang tuan-tuan. Jadi saya rasa tuan-tuan cukuplah sekadar tu tuan-tuan malam ni. Panjang dah ni. Saya tadi bual-bual dengan sahabat, ada seorang tadi, dia daripada Johor Bahru. Daripada Johor Bahru, jumpa dengan rumah dekat Kau Hitam. Jumpa dengan rumah dekat Kau Hitam. Lepas tu pergi pula Batu Pahat nak dengar ceramah. Lepas tu dia pesan dekat saya balik juga Johor Bahru malam ni. Sedar-sedar lah tu tuan-tuan kan. Jauh tu. Johor Bahru tu. Tapi boleh datang tu alhamdulillah lah. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah tu. Maknanya tu mujahadah seorang ayah, mujahadah seorang ibu. Bayangkan kerja Johor, jumpa dengan rumah dekat Hitam. Lepas tu jumpa dekat Madrasah. Lepas tu balik, pisah balik semula. Kan? Itu anak tu kena ingat jasa mak bapak tu. Doa anak mesti kena ada pada doa anak kepada mak bapak itu pun mesti. Mesti. Kerana apa? Itulah anjuran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa bersyukur tuan-tuan, walaupun tak jumpa semua tapi dapat berbual sedikit pun itu pun dah bermanfaat. Kan? Maknanya apa? Kita ni tuan-tuan dalam hidup jadi hamba Allah, dalam hidup jadi seorang suami, jadi seorang isteri, jadi seorang anak, mesti ada pengorbanan. Mesti kena ada pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan, apa jadi? Pengorbanan tu cuba sebut separuh. Apa jadi dia? Ibu-ibu, pengorbanan ni kena ada. Tapi kalau tak ada pengorbanan, cuba pengorbanan tu disebut separuh aja. Apa jadi dia? Apa dia? Pengorbanan sebut separuh. Apa jadi dia? Pengor lah jawapannya. Pengorbanan perlu ada dalam hidup kita untuk anak kita. Pengorbanan perlu ada. Tetapi bila pengorbanan tak ada, jadilah pengor. Kan? Jadilah pengor. Tapi kalau siapa-siapa tahu bahasa pengor tu, alhamdulillah. Kalau tak tahu, belajar sendiri. Kan? Jadi itulah yang kita kena faham. Saya sebut malam ni walaupun secara terus terang, kenapa? Saya menjiwai dunia pendidikan. Saya menjiwai dunia pendidikan. Lebih-lebih dalam bab Quran. Saya mudir madrasah. Saya tahu dalam sistem apa juga yang berlaku. Jadi artinya, saya lebih suka berterus terang. Untuk apa? Untuk natijahnya. Anak kita bagus, kita sebagai ayah pun bagus, ibu pun bagus. Kerana itulah adab yang disebutkan oleh para ulama. Itulah sepatutnya dipelajari. Sebab memang kita sebagai manusia bukan orang kata sempurna, tetapi kita berusaha untuk jadi yang terbaik. Kita berusaha. Sebab Nabi SAW perintahkan kita usaha untuk diri kita. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran.
Tadi macam nak berhenti tapi poin datang lagi tuan-tuan. Sambung sikit je. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Contoh tadi cerita pasal bab sembahyang Isra Mi'raj. Tengok dalam Quran kata apa? Dalam surah Taha kata, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala kata, kamu suruh ahli keluarga kamu sembahyang dan kamu kena sabar dalam menunaikannya. Tu Quran kata, kamu kena suruh ahli keluarga sembahyang dan sabar. Kenapa? Allah jawab dalam Quran kata, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Aku tak pernah minta rezeki dengan kau, bahkan aku sendiri akan beri rezeki kepada kamu. Jadi artinya apa? Dalam menunaikan sembahyang yang wajib, kita kena sabar. Sebab tu saya kata tadi, bukan semata-mata menunaikan. Kerana apa? Orang yang bersolat, dia akan diuji oleh Allah. Dia akan diuji keimanannya. Dia akan diuji kehidupannya. Maka jalan penyelesaiannya ialah kita kena gantung kepada Allah. Apa jalannya? Sembahyang tu tak boleh tinggal. Sebab tu Allah kata, aku tak minta rezeki dengan kamu, bahkan kami yang memberi rezeki kepada kamu. Sebab biasalah otak orang Melayu, Jawa, Bugis, Banjar ni tuan-tuan, bila kita kuat nak sembahyang, pergi masjid surau, dia kata kalau tak kerja nak makan apa? Kan gitu. Kan biasa gitu. Dalam masyarakat kita ni, kau ni kuat masjid surau, kuat sembahyang, kau ni tengok macam tak kerja nak makan apa? Kan begitu. Jenis orang Melayu ni, dia punya parti gerakan. Tak gerak, tak makan. Kan gitu. Jadi macam tu dia punya kepahamannya. Jadi artinya Allah dah cakap awal-awal dah dalam Quran. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kamu suruh ahli keluarga kamu sembahyang dan kamu kena sabar. Memang bukan senang nak ajar sembahyang. Kadang bapaknya pergi masjid, anak tak gerti nak pergi. Isteri lagi tak diajak, memang tak pergi. Kan? Nak ajak tu untuk sembahyang. Allah kata apa? La nas'aluka rizqan. Aku tak minta rezeki dengan kamu, aku yang bagi rezeki. Allah yang bagi cukupkan rezeki untuk kita. Sebab itulah orang kata apa password rezeki? Jaga sembahyang. Apa password rezeki? Jaga sembahyang. Itu dah memang disebut oleh Allah Ta'ala. Allah sendiri, bila kita jaga sembahyang, rezeki kita Allah Ta'ala jaga. Itu dia. Tapi kalau sembahyang tak jaga, itu yang kadang-kadang kita tengok orang cari rezeki tuan-tuan, macam ayam cari rezeki. Orang cari rezeki tu macam ayam cari rezeki. Apa maksudnya? Cuba tuan-tuan tabur jagung pada ayam. Dia lari kulu kilik nak dapatkan jagung. Bila kita tak jaga solat. Tapi bila kita jaga solat, Allah Ta'ala jaga kita punya rezeki. Itulah jaminan daripada Allah melalui ayat Al-Quran. Sebab tu orang kata, apa password semayang? Apa password rezeki? Semayang. Jaga semayang, rezeki cukup. Jaga semayang, rezeki cukup. Tuan-tuan tengok orang ahli Quran. Sepanjang saya sendiri belajar Quran dan ahli Quran, hidup tak merempat. Orang ahli Quran, hidup rezekinya cukup. Kenapa? Jaminan daripada Nabi, dia kata apa? Man syaghalahu bil Quran an mas'alati. Siapa-siapa yang disibukkan dirinya oleh Al-Quran, tak sempat nak berdoa dengan Allah Ta'ala, a'taituhu afdalu minas sa'ilin. Kata Nabi, aku berikan, kata Allah, lebih baik lagi daripada orang yang meminta. Ahli Quran, dia sibuk dengan baca Quran. Tetapi dengan dia baca tadi tuan-tuan, tak sempat nak berdoa, Allah berikan dia tu lebih daripada orang yang meminta. Jaga semayang, jaga Quran. Kita kadang-kadang bila sibuk dengan kerja, Quran pun tak baca. Handset hari-hari tengok. Betul tak Ibu? Kan? Handset hari-hari tengok, Quran tak bawa. Pergi ceramah Isra Mi'raj pun bawa handset tu. Bukan bawa Quran. Kan? Tu contoh dia tuan-tuan. Hari-hari tengok handset tetapi tak tengok Al-Quran. Sungguh. Jadi benda ni kita kena ingat-ingat tuan-tuan. Jadi rasa saya cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Ngam-ngam 10.30. Jadi kalau nak sambung tuan-tuan, kita sambung akan datang lah. Akan datang. Dan kalau tuan-tuan nak tahu juga, tuan-tuan boleh tanya anak tuan-tuan ni. Sebab saya biasanya mengajar di sini tiap hari Jumaat pukul 9 pagi kitab Ayyuhal Walad. Dekat sini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat datang, pergi tengok saya punya live. Kita buat live tu. Boleh tengok. Maka dapat kongsi ilmu, dapat beramal dengan ilmu. Sekadar itu untuk malam ni. Ampun dan maaf dipinta kalau ada keterlanjuran kata. Moga-moga perhimpunan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala
wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qaima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.